Bani Tamim. Benderanya berwarna hitam dan pemegang benderanya ialah seorang anak muda yang akan datang dari timur. Datang dari timur, ya, kita nak ulang muka surat 20. Datang dari timur. Datang dari timur, anak muda datang dari timur. Timur tu mana ya? Yaman pun timur, Mekah, timur Madinah. Tapi ada timur lagi tak? Ada timur lagi. India pun lagi timur lagi daripada Yaman. Ada lagi timur lagi tak? Ada. Kita pun timur. Dan kita boleh dikatakan terpaling timur. Kita paling timur. Baik, dan di antara kita ada lagi satu, Uzbekistan, Kazakhstan, apa tu lagi? Itu Taliban tu apa grup namanya? Afghanistan, semua tu di atas kita semua. Tu pun timur juga. Timur juga. China pun timur. Afghanistan timur. Tetapi kita terlebih timur. Kita terlebih timur. Kalau nak tengok geografi lah, kita terlebih timur. Dan dia timur tapi dia di atas. Nama tempat tu nama Asia Barat. Kita timur dan timur betul-betul timur. Di Khatul Istiwa. Kawasan China pun timur. Tapi China timur laut. Kita timur sahaja, timur semata. Kita timur saja. Ini kita harap ya, bukan kita bilang kita lah ni Bani Tamim. Bukan ya. Mengatakan kita Bani Tamim tu pasti kita berdosa ya. Boleh dikatakan dosa lah sebab kau mentakwil cakap Nabi tanpa belum faktanya. Tengok saja. Harap boleh. Mudah-mudahan kita. Tengok kok cocoknya macam kita. Jadi kita bersedia. Boleh. Tapi mengatakan pasti kita. Kau pula boleh paksa Nabi bilang paksakan kita pulanya. Itu maksudnya ya. Tapi kita nak tengok. Ada kemungkinannya ke tidak. Jadi kita tidak bersedia ya. Ada kemungkinan. Allah bebas ya. Nak jadikan siapa pun Allah Ta'ala bebas ya. Zaman-zaman dahulu kala Allah Ta'ala nak latih fulan jadi Nabi. Bebas tak? Na'udzubillah, orang Allah Ta'ala jadikan fulan Fir'aun, bebas tak? Allah Ta'ala nak jadikan kita ni Bani Tamim, bebas tak? Could be. Siap sedia saja. Bukan kita Bani Tamim, ya kita support itu Bani Tamim. Kita tahu ciri-cirinya. Timur, kita timur. China pun timur. Tapi kita timur yang timur semata-mata timur. Dan bahkan ada riwayat kita akan berperang dengan orang China pulanya. Jadi maksudnya kalau tentang timur saja, yang markahnya paling timur ni siapa? Kita ya. Baik. Janggutnya tipis. Ada satu lagi. Janggutnya tipis, warna kulitnya ada sedikit kekuning-kuningan. Kebanyakan orang kita kalau yang banyak yang gelap, banyak hitam legam ke, banyak yang sawo matang. Sawo matang ya. Sawo matang tu ibarat mulut, kalau tak ke sawo matang tu macam buah dah masak. Kalau belum masak sangat dia kuning lah. Kuning ya. Kuning, kekuning-kuningan. Kuning-kuningan tu bermakna could be, kekuningan tu orang putih kalau sebut yellowish. Could be yellowish tu apa tahu? Bukan yang kepandang kekuningan tu putih kekuning-kuningan. Merah kekuning-kuningan pun boleh juga. Coklat kekuning-kuningan kan pun boleh juga. Sebab kekuning-kuningan. Kulitnya, warnanya kekuning-kuningan. Ada sedikit kuning. Sedikit kuning maknanya kekuning-kuningan. Kekuning-kuningan, putih kekuning-kuningan, Cina. Merah kekuning-kuningan. Oren lah warnanya. Brown kekuning-kuningan. Kalau brown kehitam-hitaman, brown gelap. Aprika. Brown kekuning-kuningan, ada kuningannya juga tak? Dan brown tu warna tanah. Warna tanah tu memang warna aslinya. Kekuning-kuningan. Siapa agaknya? Jadi kita ada kekuning-kuningannya juga tak? Ada kekuningannya ya. Baik. Kemudian satu lagi warna kuningnya. Lagi apa tahu? Janggutnya tipis. Sekarang lagi satu. Kita dengan Afghanistan janggutnya mana lagi tebal? Kita tengok janggut siapa lagi tebal. Agak janggut kita ke janggut Afghanistan agaknya. Sekali pandang satu orang tak tengok mukanya lah, tengok janggutnya je. Orang tahu mana Bani Jawi, mana Afghanistan. Tengok janggut pun sudah kenal. Janggutnya tipis. Allah, ini semua ada hadisnya ya. Semua Fahmi Tukil ni semua ada hadisnya. Tuan-tuan simaklah sendiri cari hadisnya ya. Janggutnya tipis. Namanya Syu'aib bin Saleh. Wallahu alam. Kalau betul-betul nama tubuh badannya Syu'aib bin Saleh lah dia. Ataupun could be namanya memang Syu'aib bin Saleh. Tapi gelarannya selama ini namanya Martoyo bin Kartopo. Mungkin tak? Mungkin. Ataupun namanya apa? Abdul Ghani bin Osman. Tetapi jiwa Nabi Syu'aib dan bapaknya si Osman tu soleh orangnya. Syu'aib bin Saleh. Gelarannya. Could be tak? Itu nama kerohaniannya.
Could be. Tentang nama ni kita jangan heran sangatlah. Tentang nama ni could be anybody. Oh, nama kau kawan kita dari kecil. Oh, nama kau Osman ya. Setahu aku nama kau Dol. Tak tahu aku nama dia Osman. Betul tak? Begitu ya. Tentang nama tu kita tak apa, kita tengok nama boleh macam-macam makna ya. Anak muda ini bergelar pemuda Bani Tamim. Bani Tamim. Tamim ya. Baik. Bani Tamim. Tolong ambilkan shield tu. Kena bangun. Bani Tamim. Kita nak sebut ringkasan bagi Kuala Lumpur apa? Ringkasan bagi Kuala Lumpur KL. Ringkasan bagi Johor Bahru. Ringkasan bagi Tanah Melayu Tamim. Tamim. Ringkasan Tanah Melayu Tamim. Takkan aku nak tulis Tanah Melayu besar-besar. Tamim. Ringkasan bagi Tanah Melayu ialah Tamim. Loh, namanya kok sama. Namanya kok sama ya. Namanya sama. Harus tak? Ya harus. Dan di situ kalau disebut Bani Tamim satu, Bani Tamim orang Yaman. Yaman pun ada Tamim. Yang kategori orang Muhammad Tamimi. Tamimi itu semua pada Bani Tamim punya orang. Mungkin dia. Kalau dia yang kita tolong. Kalau siapa pun kita tolong. Kalau kita kena bersedia. Kita kena bersedia dengan persiapan ini. Ya, kita kena bersedia. Sedia macam mana? Rohaninya dulu. Sebab apa? Kita akan bersama Mahdi yang zuhud. Mahdi tu nanti dengan siapa lapornya? Isa, Nabi Isa punya zuhud, Nabi paling zuhud, Nabi paling tawaduk. Nabi Imam Mahdi sama Nabi Isa pair. Pair dekat dia pair. Maka yang nak bersama dengan kedua ini, kau kena agak-agak kau kena baca macam mana sifat Nabi Isa, kau kena baca macam mana sifat wali-wali, baru kau cocok. Itu di antara persiapan pertama. Pedang keris, pencak silat, yes itu nanti, tapi but not the main thing. The main thing, kalau tidak nanti kalau belajar pencak silat, kalau belajar keris dan pedang dan panah, kau tapi tak ada rohani, kau bahkan kau panah Pak Mahdi nanti. Kau perang dengan tentera Mahdi nanti sebab kau tak bersama konsep dengan dia. Kau akan keluar dari barisan nanti. Jadi persiapan. Baik ya. Jadi kena tengok, namanya kok Bani Tamim ya. Kok sama ya. Dan dia mengetuai angkatan tenteranya yang akan menjadi tulang belakang kekuatannya. Tentera Mahdi dan di kekuatan tenteranya. Betul ya. Mereka akan masuk ikut. Sekarang kita tengok ya. Kalau saya tengok, kalau di Palestin itu semua tu sekarang lah ya. Di Mekah, boleh kita harapkan orang Arab jaga Mekah Madinah tak? Tak boleh harap lah dia rosakkan lah, dia jogetkan Mekah Madinah lagi lah. Yang keliling-kelilingnya Arab yang lain pun senyap, tak boleh bersuara lah semua tu. Semuanya susah kita nak harapkan. Allah. Kalau di Palestin, kita nak harapkan dah negeri Mekah sendiri dia buat joget, Mekah Palestin dia heran. Pasal dia buat tak senonoh sebab orang berani buat kurang ajar dengan Palestin. Dan kalau orang Palestin sendiri pun rasanya mereka tak kuasa nak merdekakan kota Palestin. Sebab mereka sekarang dah 2/3 di bawah orang-orang kufar. Dan mereka comfortable di bawah sana. Mereka dikasih IC, mereka dikasih pasport, mereka live so happily, comfortably di sana. Mereka tak rasa we need to do anything. Dia dapat gaji bagus dengan pasport dia, mereka boleh pergi ke mana-mana sebagai pasport bangsa itu. Kalau yang 1/3 pun payah dan susah dan begitu begini. Dan dia kalau dia nak lawan pun yang dalam 1/3 tu kerana nak pertahankan tanah. Pasal nak tutup bela bapak dia kena bom. Pasal nak tutup bela abang dia kena tikam. Semua kita pergi sana kita tengok begitu. Agak-agaknya kalau dan pergi sana di samping nak bela itu tuntut ini tu semua, kena ada apa? Niat. Niat tu apa? Semata-mata kerana Allah Ta'ala. Dan caranya kena betul. Cara betul apa? Di bawah imam. Di bawah imam. Agaknya kalau satu kaum yang pergi sana, kalau bangsa Bani Jawi kita pergi sana, agak-agaknya ada ciri-ciri kita yang layak di sana. Kita pergi sana kerana nak rampas tanah. Kita pergi sana pasal nak claim kebun kita balik. Kita pergi sana nak tutup bela atuk kita. Kita pergi sana kerana apa? Kerana Allah. Kerana Allah. Dan kita ikut prosedur siapa? Prosedur imam. Imam bawa kita pergi. Ada ciri-cirinya kita tu nampaknya menepati. Dan tanpa kita perasan, sekarang orang Melayu kita ni menjadi tulang belakang umat Islam tu. Ada kita dengar pelarian Jawa pergi ke Syria. Ada kita dengar pelarian Melaka pergi ke Iraq. Ada kita dengar. Tapi sebaliknya ada tak kita tengok pelarian mereka di negara kita? Bukan setakat lari, sempat bikin restoran Arab lagi. Banyak lagi ya. Kalau di KL tu ada restoran Arab, kedai Arab, pasar mini Arab. Semua Arab lah. Kaya Arab pulaknya. Allah. Tanpa kita sedar rantau kita ni mampu memelihara menjadi penyelamat bagi kaum-kaum kita. Not only they can stay here, they can survive here, they can
comfortably live here. Orang-orang Melayu kita, subhanallah, pulang belakang. Tak kita sedar, ya Allah Ta'ala yang atur ini ya. Baik. Mereka selalu berpakaian putih dan kopiah mereka warnanya hitam. Kalau pergi tengok majlis-majlis maulid, majlis-majlis haul, kebanyakannya pakai warna apa? Cuba buka internet sekarang. Haul, maulid semua. Pakaiannya warna apa? Putih. Dan pakaian dia, hadis Nabi kalau cakap satu boleh jadi satu, macam ayat Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ketika mati. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu di akhirat nanti. Itu dalam satu ayat. Macam hadis Nabi sebutkan pakaiannya putih, songkoknya hitam. Pakaiannya putih dalam pergi majlis-majlis. Songkoknya hitam kalau berhari raya. Hari raya songkok apa? Songkok kita tu, songkok Melayu warnanya apa? Kok songkok hitam? Kita sebut songkok itu songkok apa? Kita pakai raya, kita pakai songkok Melayu tu, kita pakai songkok apa? Kalau orang Melayu kita bilang, dia pakai songkok. Otak kita pakai, kalau kita songkok aja tanpa sebut songkok aji ke, kofiah ke, bayangan kita apa? Hitam ya, songkok hitam kita kan. Songkok hitam. Dan bilang, baju Ibrahim songkok hitam. Bila songkok kita saja, hitam lah. Kok macam banyak ya, macam samanya ya. Cuma tak ada. Dan bangsanya tu pun, sukanya makan pisang goreng dan kuih koci. Itu aja tak ada sebut ya. Tapi nampaknya kok macam banyak ya kita punya. Kita banyak sedia. Allah bebas nak pilih siapa. Ingat, kita Bani Jawi, Bani Tamim ini spare tire dalam dunia Islam. Mereka nak kacau Islam, mereka kacau negeri yang besar-besar, yang kuat-kuat, yang perkasa-perkasa, yang garang-garang di Timur Tengah sana. Rantau kita mereka biarkan. Mereka ingatkan kita macam tak ada kemana. Tahu-tahu kok kita survive, kita boleh mantap, kita lah spare tire dunia Islam. Spare tire, kalau nak anyai kereta, dia cucuk tayar ke cucuk spare tire? Cucuk tayar lah, dia cucuk tayar, dia pancitkan tayar. Spare tire di mana? Di luar ataupun tersembunyi? Tersembunyi. Besar atau kecil? Kecil ya. Orang nampak ke tak nampak? Tapi kalau tayar bocor apa semua, spare tayar keluar boleh bergerak tak? Bergerak. Boleh bergerak. Boleh bergerak. Kita spare tayar. Maka mereka sempat kacau kita. Cakar kita. Cengkam kita. Konyah kita. Telan tak sempat. Begitu ya. Di malam hari, bagi pendeta yang khusyuk beribadat pada Allah Ta'ala, Alhamdulillah masih ramai ya. Kalau di Jawa tu saya tak tahu ya. Kalau di Batu Pahat ni masih ramai kita dengar grup sini, grup Kai Fulan sini, grup madrasah sini, grup pondok sini. Kelantan tu mungkin juga ya, wallahualam ya. Masih Fatani tu masih mengamalkan tarikat dengan wirid dan zikirnya, dengan ibadatnya masih ramai yang ahli-ahli munajatnya kalau malam-malam hari semua dengan mauludannya. Semua tu kan malam semua tu ya. Masuk malam semua tu ya. Dan di siang hari seperti singa yang lapar, kejar akan musuhnya ya. Maju ke depan menyerang musuh dengan tidak mengenal arti takut dan mundur. Itu selalu yang saya cakap lah ya. Berarti kenal takut dan mundur. Baik. Kerana tiada kenal takut dan mundur, saya nak minta eja. Siapa pandai eja di sana? Kalau siapa boleh pandai eja, kawan-kawan ada yang di sana, cuba eja perkataan takut. Kita nak tengok kita ini punya itu tak? Cuba je takut. Eja takut. Eja takut lah. Takut pula nak eja takut. Eja takut. Eja? Kalau eja takut, TAKUT bukan. Salah, itu bukan eja takut. Bikin TAKUT. Habis tak alif kat bawah pun bukan. Kenapa? Takut tak boleh dieja kerana perasaan takut tidak ada dalam bangsa Melayu. Maka tidak boleh dieja bagi bangsa itu. Takut tidak boleh dieja. Pasal tidak ada dalam ini bangsa, maka tidak ada boleh dieja perkataan takut. Orang paksa kita, takut kau, takut, eja takut. Keluarnya BERANI. Itu kita punya takut kalau mau tahu. Itu kita punya takut. Dipaksa lagi, eja, takut, eja, keluar GASAK, gasak, berani. Seperti singa yang lapar, begitu ya. Allah, itu kita punya takut. Semalam baru saya tengok dokumentari cerita Mak Janggut. Mak Janggut berani, orang biasa saja. Orang biasa tapi pertahankan, syahid dia digantung oleh British, mereka punya zalim. Nanti akan berlaku lebih zalim pada zaman Mak Janggut.
Akan berlaku lebih zalim daripada zaman Diponegoro. Zalim. Akan zalim lebih daripada zaman Portugis masuk Melaka dulu ya. Akan berlaku lebih itu semua. Kemudian akan berlaku gempa bumi yang akan menelan tentera Sufiani. Baik. Setelah mendengar pembaiatan Imam Mahdi di Makkah, seorang penguasa zalim di Syria yang dikenali sebagai namanya Sufiani. Tak tahu Sufiani itu siapa, namanya Sufyan ke? Nanti dia akan jadi presiden namanya Sufyan ke? Ataupun dia punya apa, wallahu alam. Semuanya nanti kau tengoklah, rupanya nama dia pun betul lah. Kalau Nabi kalau cakap nanti kita tengok sama ada namanya ke, sifatnya ke. Tapi sebutnya Nabi sebut tentera Sufiani. Ataupun short form daripada grup-grup. Sekarang orang kan suka nama. Nama itu TT, tentera TUDM, tentera udara di Raja Malaysia. Something like that kan. Entah tentera entah Syrian, ke gitu gini. Jadi ejaannya Sufiani. Wallahu alam. Kita pun tak tahu. Macam Indonesia kan, dia punya angkatan perang pun aparat lah ke apa semua. Tu kan semua ada short form. Mungkin wallahu alam, tapi tu namanya nama atau gelaran ataupun short form, tapi itulah dia Sufiani. Nabi kita sebut dia Sufiani ya. Akan bergegas mengirim tenteranya ke Mekah untuk menumpaskan angkatan tentera Imam Mahdi. Apabila tentera As-Sufiani sampai ke satu tempat yang bernama Al-Baida, iaitu tempat antara berhampiran dengan kota Madinah Al-Munawwarah, tentera ini akan ditelan oleh bumi. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat kecuali seorang saja. Seorang dari mereka itu, kecuali 2 orang saja. Seorang dari mereka itu akan kembali ke Suria membawa khabar yang sedih, nahas tentera itu kepada As-Sufiani, dan satu lagi akan pergi ke Mekah membawa berita gembira kepada Imam Al-Mahdi. Ya. Baik. Maknanya bukan ke Mekah tau. Kita tengok cerita sini ini ya. Gempa ya. Ini gempa bukan gempa ya. Bumi Merkah. Okeylah gempa lah maknanya ya. Bumi Merkah telan mereka. Imam Mahdi di baiat di Mekah dalam Masjidil Haram. Kata Rasulullah, dia akan dibaiat oleh yang berbaiat kepadanya berbaris-baris dan yang terpaksa berbaiat kepadanya. Bermakna for some of them they got no choice. Sekarang ni kita pandang situasinya. Masuk Mekah boleh masuk sembarang tak? Nak ada visa, nak ada permit, nak ada apa semua. Bermakna Mahdi dan dia punya pegawai-pegawainya masuk Mekah ya begitu. Mereka masuk Mekah ya begitu. Masuk Mekah ya begitu. Macam kita juga datang jemaah. Boleh bawa pedang tak? Boleh bawa machine gun tak? Tak boleh. Sekotong empty handed macam kita, kosong tangan bawa. Kemudian dia boleh naik khutbah, dia boleh cakap, boleh syarah semua. Tak ada siapa boleh larang dia. Sekarang boleh tak orang naik Masjid Ismail ke, naik mimbar khutbah, boleh tak? Tak boleh. Sekarang aja pun tak boleh. Apalagi zaman macam mana nanti. Tapi kok zaman Mahdi boleh. Mana polisnya kok tak larang? Sama ada mereka tak boleh, tak mampu larang kalau mereka ada, ataupun ketika itu mereka pun dah tak ada lagi. Mereka dah sibuk joget ke, mereka sedang attend something, tengah ada perang kat mana. Kan tengah begini, tengah kecoh tau. Tengah perang Mekah Madinah, semua tengah kecoh, tumpah darah semua di sekitar Kaabah semua tu. Maka Mahdi naik. Jadi sama ada polisnya pun tengah kebingungan. Wallahu alam. Allah buat dari ataupun mereka kebisuan. Tidak boleh. Tak boleh nak buat apa-apa. Mahdi naik. Lepas Mahdi naik, dah dibaiat mereka tengok, tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh nak buat apa-apa. Mekah Madinah bukan dia punya, Allah punya. Sekarang Allah mewarisi balik semula. Tercengang mereka, pelengor muka mereka tengok semua. Ngawa semuanya itu mereka ya. Maka Mahdi dengan tenteranya semua keluar. Nak menunjukkan Madinah, pusat pentadbiran mereka. Dalam nak menuju Madinah, mereka didatangi oleh satu pasukan dari arah Syam. Ini bukan Syria ya, Syam. Dari Syam. Ya, Syam. Syam tu mana termasuk Sirah dalam Syam. Kalau kita sebut Syam lebih luas lagi. Dari arah Syam. Syam tu mana? Palestin, Syria, Jordan. So itu semua sebahagian daripada Syam. Dan dari dalam situ ada tentera apa lagi? Ada negeri apa lagi? Di daerah situ, Palestin, Syria semua, ada tak satu grup, satu trup yang suka jadi hero? Kalau ada apa-apa, dia datang tukang tampil. We are the hero, we protect. Tentera apa itu agak-agaknya? The big brother for the whole world. Siapa agaknya? Ada tak pangkalan mereka di situ?
Di mana tu? Israel. Dalam Syam juga. Mereka akan datang. We would help you. We would help you. Kemudian, siapa yang kasih tahu sama mereka? Siapa yang komplain dengan mereka? Tolong, ada orang sudah kacau Masjidil Haram. We cannot do anything. Tolong, tak ramai pun sangat. Few hundred saja, 300 lebih saja. Tak ramai, orang-orang biasa saja pun. Tapi macam mana dia kok boleh kontrol begitu-begini? Sekarang tengah tuju Madinah, begini-begini kot apa pantauan kami. Siapa yang pergi telefonkan mereka? Siapa agaknya? Saudi kita dah nampak Wahabi punya dia telefonkan, dia kasih tahu, dia reportkan. Kemudian dalam hadis ini Siti Aisyah boleh tanya sama Nabi tahu. Semua kita tengok sinarionya, kita boleh nampak pemain peranannya. Siti Aisyah boleh tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, mereka ditelan bumi sekaligus 500 orang. Bagaimana kalau ada di kalangan mereka tu orang-orang yang masih beriman?" Nabi mereka ditelan bumi sekaligus, tetapi mereka dibangkitkan atas niat masing-masing. Bermakna ada mukmin dalam situ. Siti Aisyah boleh pandai pula. Siti Aisyah ni kasyaf, ya, isteri Nabi SAW. Dia boleh tanya pula, kalau ada mukmin dalam situ. Memang ada mukmin dalam situ. Kadang kita faham, dia orang ni punya grup, kalau nak attack orang semua, dia sendiri tak? Pakai tentera bersekutu kan? Nak serang Iraq, semua ada pakai tentera bersekutu kan? Ada daripada tentera Syria pun ada masuk, tentera ini pun ada masuk. Ada mukmin tak? Yang mukmin, mereka sangka, mereka akan diberitahu oleh ketua mereka, kita akan nak menyelamatkan Masjidil Haram dari teroris yang sedang nak tawan. Sekarang mereka tengah nak kacau Masjid Nabawi, Masjid Nabi pula. Kalau sebagai tentera mukmin, orang beriman, semangat tak nak pergi bela? Semangat. Dia tak tahu yang diserang Mahdi rupanya. Dia telan, yaumil akhir, dia bangkit, ya Allah, aku tak tahu, ya Allah, mati-mati aku ingatkan Mahdi, aku ingatkan orang kafir, ya Allah, aku ingatkan orang jahat, Syiah ke siapa ke, begitu ya. Maka aku ingatkan nak demi Kaabahmu, ya Allah. Tapi rupanya yang aku serang tu Mahdi, aku ditelan bumi, ampun ya Allah, aku tak tahu, ampun Imam Mahdi, atau tak ada cara dia lain. Jadi, kita tengok siapa yang terkaku, siapa yang komplain, siapa yang datang, siapa-siapa yang ditelan bumi, dan siapa akan dibangkit nanti yaumil akhir nanti. Semuanya dah ada peranan-peranannya, kita dah boleh baca semuanya begitu ya. Semuanya dah baca semua begitu ya. Mereka tidak akan selesa dengan Imam Mahdi punya pentadbiran. Nanti kita akan tengok berikutnya lagi, akan gempa lagi sekali sebutnya ya. Ketika tu apabila Mahdi dah keluar pentadbiran dia, mereka cannot do anything. Senanglah, habis macam mana kekuatan dia ke? Allah senanglah nak jatuhkan. Firaun tu jatuh sekelip mata, tenggelamlah. Kaum Samud dan kaum Ad habis sekelip mata lah. Allah Ta'ala hapuskan. Ini kan pula sekali Saudi saja dia tengah joget, mati semua. Wallahu alam. Senang Allah Ta'ala kalau nak hapuskan mereka semua. Mereka tengah kecoh, mereka cannot do anything. Nanti kemudian Mahdi ambil alih pucuk pimpinan. Bila Mahdi ambil alih pucuk pimpinan, Allah tengok kasih senang saja tengok Taliban. Masuk senang, berapa hari aja boleh masuk balik semula kan. Itu semua gambaran kita boleh tengok nanti macam mana. Dan bila masuk orang dia sendiri tak suka kan. Jangan dia tak suka pasal nak pindah pergi Amerika nak pergi apa. Kau tengok yang tak suka tu siapa semua tu, yang rebang rambut semua tu, yang pakai necktie bersangkut di tengkuk tu semua tu tak suka. Padahal yang takbir orang berserban dia tak suka pulanya. Itu pun negeri dia lah punya pasal ya. Tapi kita tengok bermakna orang lagi suka orang kafir takbir daripada orang Islam takbir. Nanti zaman Mahdi ya gitu. Dia tak suka, bondong-bondong dia keluar daripada Mekah Madinah as refugee, nak minta tolong, nak pergi dia kumpul di manalah, dia Riyadh ke di mana tu, nak minta tolong macam mana gitu. Itu ketika Nabi bilang gempa Mekah dan Madinah, gempa memuntahkan orang-orang munafiknya. Mekah dan Madinah memuntahkan. Muntah tu di gempa di betul-betul real gempa ataupun gempa jiwanya. Kalau sebagaimana disebutkan kisahnya Habib Abdullah Jufri mengatakan gempa jiwanya. Gempa jiwanya tak kerasan semua. Alamak, kita dibawa ini semua. Tak boleh kelab malam lagi, tak boleh apa semua gitu. Macam mana strict lah ni apa semua. Sementara ni kita keluar dulu. Nanti kita masuk balik. Don't worry, kita keluar balik. Dia keluar dapatkan Dajjal. Na'udzubillah min dzalik ya. Dia tak selesa bawa Mahdi, dia keluar nanti. Keluarlah situ memang bagus. Biar kita yang akan takbir Mekah Madinah nanti. Umat-umat daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ketika itu kalau disuruh bang Masjidil Haram, jangan takut. Wahai saudara-saudara sekalian. Bang, Mahdi toleh kanan toleh kiri, kan dia nak suruh siapa, dia suruh siapa. Macam kita kan dalam kuliah kan tuan-tuan guru nak suruh siapa, bang dia suruh tengok, bang dah masuk waktu. Kalau dia tunjuk kita, jangan aku buat tengok kanan kiri, kau sudah bang, jangan mengada-ngada. Dia tunjuk kau, jangan mengada terus gitu. Kau bang,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang, di Masjidil Haram, orang kita bang. Dia tengok siapa, apa, mimpin imamnya, Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi tengah keluar. Aku pergi settlekan sana. Kau ganti. Tengok siapa di kanan kita. Ha? Dia minta. Siapa? Tak kira lah. Ustaz Saleh ke? Ustaz Zainuddin ke? Ustaz apa Zainuri ke? Ustaz siapa ke daripada orang bangsa kita. Dia sudah Imam Mahdi tunjuk. Kau tampil. Jangan tak mau. Lillahi ta'ala bawa. Tak kisah. Kalau dah Mahdi tunjuk, kau tampil. Dia kan tengok dari siapa-siapa. Pak Haji, tampil. Tampil jadi imam. Jadi imam, jadi Bilal Masjidil Haram. Jadi pegang oleh Sayyidina Imam Mahdi. Ha? Dia suruh permanen, ya permanen. Tak di permanen, sementara tengah mengatur. Permanen, apa sementara temporary. Semuanya tu akan ditadbir ketika itu semua kena sanggup. Tahu satu orang dia unjuk, awak tolong kesatkan itu. Kalau rupanya ni siapa ni? Bekas menteri rupanya. Kesat, jangan tak kesat. Kalau Mahdi yang dah suruh kau buat. Tak buat tu derhaka dengan dia tu, derhaka dengan Rasulullah. Derhaka dengan Rasulullah tu derhaka dengan Allah. Ha? Dia khalifahnya tu. Ha? Dia khalifah yang wajib beri permintaan kepadanya. Ha? Tak boleh tidak. Imam Mahdi mengumpulkan kekuatannya. Setelah itu Imam Mahdi berangkat ke Baitul Maqdis untuk mengumpulkan kekuatan tenteranya. Pemuda Bani Tamim yang bernama Syu'aib bin Saleh ini telah berjaya mengumpulkan tentera yang sangat besar bilangannya. Dia dah calling, sudah datang semuanya ke sana. Wallahu alam. Mudah-mudahan ketika itu, kalau kita lah sebetulnya, maka kita kena adakan kekuatan. Ha? Daripada bangsa kita, semua di calling semua, kita mesti ada, dari sini sekarang kita dah ada kesatuan. Kesatuan dari sudut apa? Kita ada kesatuan tentera kah? Kesatuan jawatan kuasa ada namanya siapa-siapa? Tak ada. Kesatuan sama-sama ilmunya, sama-sama imannya, sama-sama takwanya, sama-sama matlamatnya, sama-sama cinta rasulnya, sama-sama taatnya. Itulah kesatuannya kita sekarang. Itulah kesatuan bawah ikatan ahli sunnah wal jamaah. Mesti ada dan tak boleh pecah-pecah. Jadi apabila sampai seruan, semua turut satu hati, satu grup. Dah memang satu grup pun sekarang daripada sejak zaman dahulu. Daripada ujung utara sampailah selatan, daripada barat sampai ke timur. Mana? Bukan Malaysia, Nusantara. Kita berpisah di dalam dengan peta masing-masing. Kita berpisah dengan IC dan pasport masing-masing. Kita berpisah dengan kerajaan masing-masing. Tapi kita bersatu dengan satu darah, satu bangsa, satu agama. Ha? Kita bersatu. Dan satu makhluk, satu umat Nabi SAW. Ha? Dipanggil, kita bersatu. Menyahut seruan. Ha? Semuanya akan tampil. Dan tengok, apabila satu tampil, bukan semuanya pergi perang. Yang ada dia bilang duduk saja, tanam kacang. Yang ada duduk saja, bela kambing. Yang ada suruh sembunyi, pergi sembunyi. Yang ada dia suruh apa? Duduk diam-diam, tukang bikin ubi. Kah, itu saja. Apa yang disuruh semuanya pokoknya di bawah satu pemerintahan. Apa dia yang disuruh? Disuruh jadi menteri, jadi menteri. Disuruh jadi governor, jadi governor. Begitu ya. Mengumpulkan tentera yang sangat besar bilangannya, yang kebanyakan mereka datang berasal daripada timur. Itu Khurasan, perkataan Khurasan, Syekh Fahmi Zamzam letak sendiri. Timur, itu daripada hadis. Mereka berasal dari arah timur, yang besar kemungkinan daripada Bani Jawi, iaitu orang-orang Nusantara. Itu kita punya bracket pula. Itu kita punya bracket, taruh arrow dan taruh our own bracket di situ. Begitu. Dan seterusnya Imam Mahdi memilih Baitul Maqdis sebagai markas tenteranya. Sementara pemuda Bani Tamim itu merupakan ketua angkatan tenteranya yang memegang panji-panjinya. Subhanallah. Jadi dia ada menteri pertahanannya. Menteri pertahanannya ada ya daripada Bani Tamimnya. Berani, siapa-siapa yang berani itu wallahu alam akan timbul. Apa? Mengatakan itulah kita. Jangan. Mengharap aku akan sedia. Kena. Bukan aku bantu. Itu kena. Itu kena. Ya. Bukan aku. Siapa? Dia rupanya. Alamak. Adik aku rupanya. Siapa punya dia? Jiran aku parit sebelah rupanya. Oh, support. Jangan tak nak. Terus itu namanya dengki. Dengki ketika itu juga kau out dari barisan. Begitu ya. Support. Semuanya begitu ya. Orang sekian rupanya.
Kita nak pergi, kita sakit pulaknya, demam, kaki tak boleh kuat, tak kuat jalan. Doa paling tidak. Bersamalah tu maknanya. Ya, begitu. Sekarang ini kita nak berjuang. Besok kita meninggal. Belum Mahdi, belum apa, kita dah meninggal. Nama kau dah dalam senarai. Nama kau dalam senarai. Di antara dalam senarai Imam Mahdi punya tentera siapa? Imam Haddad. 400 tahun dahulu sudah bilang, kalau aku panjang umur, akan aku bantu Imam Mahdi bersama dengannya. Kalau aku tak jadi, tak panjang umur, aku harap segala penulisan yang aku tulis ini menjadi bekalan untuk mereka jumpa Imam Mahdi. Manual nak jumpa Mahdi ialah baca kitab-kitab Imam Haddad. Akhlak, tasawuf, rida, sabar, tawakal, serah, kuat iman pada Allah Ta'ala, tidak maksiat. Itu manualnya. Itu manualnya, ya. Supaya depan manfaatkan oleh mereka yang jumpa Imam Al-Mahdi, kata Imam Haddad. Kalau aku jumpa, aku nak berjuang bersama dengannya. Nama dah masuk, dengan dia cakap begitu, nama dalam masuk dalam senarai. Kita sebut-sebut ni, kita mati besok, nama dalam senarai. Kita mati, nama dalam senarai. Kalau kita panjang umur, kita jumpa mudah-mudahan, ya. Pertempuran antara tentera Mahdi dengan tentera Sufyani. Subhanallah, dia datang dari arah Syam, nak halau, dia tenggelam, Mahdi pergi Syam, conquer dia. Ambil tempat dia. Kuat tak namanya? And then yang tentera, jadi tentang Mahdi daripada Mekah pergi ke Madinah, kemudian dia balik Mekah pada satu hari semua tu belum jalan karamah tau. Semua masih jalan normal. Why belum jalan karamah? Masih jalan normal lagi. Belum jalan karamah. Dia terbang, dia patah balik. Belum lagi. Masih normal. Normal transportation, normal semua. Kenapa? Awal karamah dia punya serlah, itulah titelanya tentera Sufyani. Itulah, Nabi mengatakan, itulah awal mula pertolongan Allah pada Al-Mahdi. Kata Rasulullah SAW. Jadi itu awal mula itu ditelan. Itu awal mula. Dia sendiri kaget tengok. Kaget apa makna? Terperanjat, shocking, tengok kena telan semuanya, 2 orang je, satu balik. Allah, seperti tayran ababil. Faja'alahum ka'aswin ma'kul. Yang survive 2 orang saja. Satu balik. Satu pergi lapor. Merangkak-rangkak dah dengan macam daun dimakan ulat, merangkak-rangkak daripada Mina pergi ke Mekah. Tolong, kami semua dah binasa di sana. Orang Mekah semua dah evacuate. Yang satu dari atas gajahnya sendiri dah macam dianya dah macam ulat dia makan tanah, dah lembik, dah berlubang-lubang begitu. Dengan gajahnya sampai balik ke negerinya siapa? Abrahahnya. Kaget tenteranya, menteri-menteri di sana semua tengok presiden kami balik, governor kami dah begini keadaannya. Ni 2 orang. Satu selamatkan, kasih tahu Mahdi bahawasanya mereka yang dah marah kau tapi semua dah telan bumi. Satu akan lapor balik. Sama sistemnya, ya. Mereka terperanjat dan mereka tahu ini cerita. Maknanya untouchable lah. Dan mereka try sampai sekarang, sampai daya mereka nak pintas. Dia tahu jumlah kita berapa semua. Tapi dia tengok, alamak, true lah. Allah, dia tahu Allah Almighty. Dia tahu God Almighty on their part lah. Tak berani dia. Gerun terus hati dia. Gerun. Mahdi berani menerpa mereka di Syam sana. Mereka pulaknya kalah. Terbalik tak? Mahdi apa ada? Ada bom. Ada skat. Don't think that we are terrorists. We are peace-loving people. All those yang zalim tu, yang nak menganiayakan orang tanpa hak, memaksakan orang ikut kehendak mereka semua. Dan ini bumi Allah yang punya. Allah yang akan mewarisi. Don't say that we are terrorists. You got no weapon, you have church. We got no weapon, we got nothing. What we want to fight for is just for peace, that we can worship the rightful God in this whole entire universe, the creator of everything, including you too. But you deny all this. You will see the truth of what has been spoken by our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu tuan-tuan sekalian, ya. Kemudian pertempuran antara tentera Imam Mahdi dengan tentera Sufyani, ya. InsyaAllah ini akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ya tuan-tuan sekalian, ini semua persediaan. Kita semua dah diambang ini tau. Semua dah diambang ini. Ini sekarang ni COVID tengah reda, kita boleh dibebaskan, kita berjalan sana. Tapi jangan lupa ya, yang kita dah baca kitab The First One, Nabi bilang kita dalam fitnah yang semakin gelap kan. Kalau ikut apa yang Nabi cakap, kita dalam gelap. Kita dalam gelap. Kita dalam angka rendah dalam gelap. Kita PKP diangkat dalam gelap.
Maka dalam gelap jangan terkinja-kinja. Dalam gelap jangan berfoya-foya. Nanti kau jatuh masuk lubang. Yang dalam gelap tu, kau kena, dia buka lampu terang macam mana pun, gelap maknanya gelap. Kau kena, yang nama orang dalam insan dalam gelap itu, kena stay put, duduk, diam, jaga keselamatan. Itu ketika dalam gelap. Terang dalam gelap. Bebas dalam gelap. Dalam gelap lebih baik kalau kita tak bebas. Maka jaga diri baik-baik. Kita nampak kan sekarang macam dalam terang, dalam itu semua, hakikatnya kita dalam gelap. Hakikatnya kita dalam gelap. Kita nampak kita bebas, kedai buka, boleh jalan hotel buka semua kan. Hakikatnya kita dalam gelap. Maka jaga diri kita baik-baik, takwa kita baik-baik. Jangan ompak-ompakan. Wallahu alam bissawab.